Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan rasa gembira dengan langkah dan inisiatif Universiti Teknologi Brunei UTB dalam mendukung hasrat negara ke arah Smart Nation. Melalui usaha-usaha tersebut, Baginda berharap UTB akan dapat mempertingkatkan lagi penyelidikannya dengan menumpukan bidang-bidang pengkhususan yang akan menyumbang kepada penghasilan penerbitan, paten dan juga pengkomersialan untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada Majlis Convocation kali ke-9 UTB di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan harapan semoga kejayaan para graduan menamatkan pengajian akan jadi pemangkin kepada kecemerlangan di masa akan datang. Beta amat gembira dengan kejayaan UTB meraih kecemerlangan dalam penerapan bintang 5+ oleh QS Star Rating. Pencapaian ini adalah bukti ketangkasan UTB melonjakkan UTB kepada piawaian global. Perkara lain yang juga menggembirakan ialah kejayaan UTB dalam meraih kedudukan ke-344 di QS World University Rankings, ke-126 di QS Asia University Ranking dan tempat ke-40 di Asia bagi universiti di bawah umur 50 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan ucapan syabas di atas beberapa kejayaan yang diraih UTB. Beta juga mengambil maklum bahawa sejak 2018 UTB telah naik 98 anak tangga dan meningkat 3 kali serta tidak menunjukkan prestasi negatif. Kejayaan ini telah meletakkan UTB di hadapan beberapa buah universiti berprestij. Manakala laporan QS Subject Ranking juga telah mendedahkan pada julung kalinya bahawa program kejuruteraan petroleum UTB telah mencapai tangga 150 teratas dan program kejuruteraan awam dan struktur meraih 5 bintang. Beta ucapkan syabas di atas kejayaan ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengimbas kembali titah Baginda pada tahun 2019 agar UTB mengemaskini program-program yang ditawarkan supaya relevan dengan keperluan semasa. Dalam hubungan ini, beta dimaklumkan bahawa UTB kini telah menawarkan beberapa program baru yang telah dikaji mengikut keperluan dan trend semasa. Program-program tersebut antara lain adalah dihasratkan untuk mendukung keperluan dan perkembangan negara. Dalam titah, Baginda mengambil maklum bahawa Majlis Convocation pada kali ini menyaksikan penganugerahan sulung bagi ijazah sarjana muda sains dalam arkitektur, data analytics, matematik gunaan dan ekonomi serta sains makanan dan teknologi. Manakala program-program ijazah sarjana muda sains dan teknologi kecuali kejuruteraan telah dipendekkan kepada 3 tahun. Sehubungan itu, beta menasihatkan
supaya kesempatan ini dapat digunakan untuk menyemak sumber keperluan tenaga pekerja secara menyeluruh menurut keperluan kepakaran. Beta juga menyambut baik mengenai kerjasama berterusan UTB dengan pihak industri, termasuk kerjasama UTB dengan Brunei Shell Petroleum dan Shell Deepwater Borneo untuk menubuhkan Artificial Intelligence Lab di UTB yang merupakan gift to the nation, manakala kerjasama dengan Makmal Academy ICT Huawei adalah melalui pensijilan nilai tambah kepada pasaran pekerjaan global dalam bidang ICT. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengambil maklum mengenai usaha UTB dan AITI yang akan menubuhkan makmal 5G bagi 5G use cases showcases dalam kampus. Program artikulasi di antara UTB dan Micronet International College dalam ijazah sains pengkomputeran titah baginda akan melahirkan lebih ramai graduan dalam bidang multimedia dan network security. Beta gembira dengan langkah dan inisiatif UTB dalam mendukung hasrat negara ke arah Smart Nation yang dipacu oleh lanskap teknologi digital dalam kerajaan, ekonomi dan masyarakat. Melalui usaha-usaha ini, beta berharap UTB akan dapat mempertingkatkan lagi penyelidikannya dengan menumpukan bidang-bidang pengkhususan seperti sains dan teknologi makanan, nanoteknologi, teknologi industri hiliran, sains bahan dan artificial intelligence. Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh UTB Titah Baginda akan dapat menyumbang kepada penghasilan penerbitan, paten dan juga pengkomersialan yang akan dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara. Pada mengakhiri titah, baginda menzahirkan harapan agar para graduan lebih bersedia menghadapi cabaran. Akhirnya, beta sekali lagi mengucapkan tahniah kepada para graduan yang diraikan. Beta berharap agar semua graduan dapat memberi sumbangan yang positif kepada ekonomi negara sebagai tenaga kerja yang memiliki growth mindset dan lebih bersedia dalam menghadapi cabaran dan merebut peluang daripada perkembangan teknologi dan perubahan global yang pesat. 423 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam pelbagai bidang pada Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei UTB tahun ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UTB berkenan berangkat menyempurnakan penggunaan ijazah kepada para graduan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UTB dan Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB.
Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UTB. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Imran diperdengarkan oleh Awangku Yura Alif bin Pangeran Yusof, graduan program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan, Kepujian dalam Kejuruteraan Mekanikal. Intisari ayat dibacakan oleh Awang Muhammad Khalik Syafiq bin Muhammad Don, graduan program Ijazah Sarjana dalam Pengurusan dan Teknologi. Sebagai sumber kehidupan dan keperluan bagi sekalian manusia. Orang beriman akan menggabungkan elemen fikir dan zikir dalam menerokai penciptaan tersebut. Naib Chancellor UTB dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan pencapaian terkini UTB. Akreditasi dari badan-badan profesional dan antarabangsa kepada program-program yang sedang berjalan ketika ini adalah menjadi daya tarikan kepada pelajar dan majikan. Sehubungan dengan itu, hamba ke bawah Duli Tuan Patik sukacita memaklumkan bahawa program Ijazah Sarjana Computing and Information System kerja kursus telah pun mendapat akreditasi separa Chartered Engineer Professional atau CITP dan Chartered Engineer atau CEng dari British Computer Society, sebuah institut bertauliah dan badan profesional antarabangsa bagi pengamal teknologi maklumat dan sains komputer. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan penggunaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Daripada 423 graduan, 6 orang menerima ijazah Doktor Falsafah. Tahun ini juga menyaksikan UTB buat pertama kali mengeluarkan graduan ijazah Doktor Falsafah dalam jurusan pengurusan, rangkai keselamatan komputer, komputer dan sistem maklumat, kejuruteraan kimia dan kejuruteraan petroleum. 78 graduan daripada ijazah sarjana dan 339 penerima ijazah sarjana muda dalam program masing-masing. Dalam kejuruteraan sumber air dan alam sekitar, pengambilan kelima, merit Awang Muhammad Adib Hidayatullah bin Haji Ahmad, Dayang Nur Hidayah binti Pengiran Haji Muhammad Hashlin. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Setakat ini, UTB telah melahirkan lebih 5,000 graduan diploma tertinggi kebangsaan, lebih 2,000 graduan ijazah sarjana muda, lebih 300 graduan ijazah sarjana dan 8 graduan ijazah doktor falsafah. Kegembiraan jelas terpancar di raut wajah ibu bapa para graduan selepas anak-anak mereka berjaya menamatkan pengajian di sebalik cabaran penularan COVID-19. Majlis Convocation UTB tetap mematuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan semasa negara berada di fasa awal endemik. Pemeriksaan suhu badan dan mengimbas kod QR berhal sudah menjadi norma baharu untuk memasuki premis atau bangunan. Ujian saringan pantas antigen ART juga perlu dijalankan terlebih dahulu. Setelah keputusan ART negatif, para petugas memberikan pelekan bagi menandakan para graduan dan ibu bapa serta penjaga sudah menjalankan ujian tersebut. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk ke persiaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 30 Januari 2022. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 14 hari lagi dari 15 hingga 28 Februari 2022, kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan adalah tertakluk kepada penelitian jawatankuasa pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travel portal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja atau email kepada travelapplication@jpm.gov.bn. 1,125 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 21,579 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan jumlah kes baharu itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 3 kes yang telah disahkan COVID-19 sekarang berada di dalam kategori 4. Yang mana memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. Ketiga-tiga kes ini adalah orang dewasa yang berumur lebih daripada 60 tahun dan mempunyai beberapa masalah kesihatan.
Seorang daripada kes tersebut telah mendapatkan 3 dos vaksin COVID-19. Seorang telah mendapatkan 2 dos vaksin, manakala seorang lagi belum bervaksin. Sementara itu, seorang remaja yang berumur 16 tahun yang sebelum ini dikategorikan dalam kategori 4 telah pun semakin sembuh dan dikategorikan dalam kategori 3 2 hari yang lalu. Dalam pada itu, tidak ada kes dalam kategori 5 yang memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun seterusnya rawatan di unit rawatan intensif pada masa sekarang. Walau bagaimanapun, sebanyak 1,125 kes baru telah dilaporkan, di mana kesemuanya adalah kes tempatan. Jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam setakat inilah sebanyak 21,579. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 6,127 ujian makmal yang dilakukan. Sementara itu, 281 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 16,891 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 4,586 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, kira-kira 99.8% adalah kes-kes dalam kategori 1, iaitu tidak mempunyai sebarang simptom, dan kategori 2 yang mempunyai simptom yang ringan sahaja. Tidak ada kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah yang dikategorikan di dalam kategori 3, 4 dan 5. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turun mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 11 Februari 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Manakala kadar yang telah menerima 3 dos ialah 45.1%. Kadar vaksinasi bagi 2 dos yang tinggi dan jumlah kes yang rendah dalam kategori 4 dan 5 di negara ini adalah sejajar dengan dapatan-dapatan kajian sains yang telah dilakukan di seluruh dunia. Kajian sains juga mendapati tambahan dos ketiga vaksinasi boleh memberikan perlindungan tambahan terhadap kesan teruk COVID-19, lebih tinggi daripada hanya 2 dos. Warga emas dan mereka yang mempunyai penyakit kronik adalah sangat digalakkan untuk mendapatkan dos ketiga. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 27.4%, di mana 650 kes aktif sedang ditempatkan di pusat-pusat pengasingan berkenaan. Seramai 3,936 kes sedang menjalani pengasingan di rumah. Dalam pada itu, terdapat 80 kluster yang aktif di bawah pemantauan Kementerian Kesihatan, yang mana kluster baru yang melibatkan tempat perniagaan atau tempat awam ialah kluster Yan Nur, Kuala Lurah yang dikesan pada 8 Februari dan kluster Westmart Rimba dikesan pada 10 Februari. Selebihnya adalah kluster rumah kediaman ataupun rumah persendirian ataupun staff house. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan, alhamdulillah tidak ada pelanggaran arahan. Arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Semakin banyak produk pelancongan baharu dan yang diungkayahkan oleh ahli Majlis Perundingan Kampung MPK diperkenalkan di daerah Tutong yang berpotensi dan terbukti menjadi tarikan pengunjung dalam dan luar negara. Perkara tersebut dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, semasa Majlis Pelancaran Pakej Produk Pelancongan Daerah Tutong pagi tadi. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan jelasnya sentiasa menitik beratkan tahap kualiti perkhidmatan, keselamatan, kemudahan serta kebersihan tempat tarikan yang ditawarkan kepada para pelancong. Daerah Tutong kini lebih dikenali dengan pelbagai tarikan, khususnya tarikan ekopelancongan yang berasaskan komuniti. Produk dan aktiviti seumpama ini semakin mendapat tempat di kalangan pengunjung bukan saja dari luar negara, malahan penduduk di negara ini yang ingin mempelajari dan mendalami tradisi dan cara hidup penduduk tempatan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian ASEAN Clean Tourist City Award. Beberapa lokasi yang dikenal pasti berpotensi untuk ekopelancongan di daerah Tutong
menjadi tumpuan lawatan rombongan media bersama agensi pelancongan di negara ini, antaranya Galeri Lakaba Jaya di Kampung Sengkarai dan syarikat Wira Bina VCO di Kampung Tanjung Maya. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara aktiviti yang kami berikan kepada para pelawat ialah mempelajari cara menoreh getah dan juga cara memanggil burung dengan menggunakan sejenis peralatan. Dengan adanya program macam mana ini, insya-Allah dengan secara langsungnya wajib tani dapat diperkenalkan, jadi untuk pengetahuan untuk orang ramailah nanti. Kepimpinan dan urus tadbir yang cemerlang menjurus kepada peranan Jabatan Perdana Menteri selaku jentera utama kerajaan dengan berpaksikan amalan sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah serta menanai tinggi falsafah Melayu Islam Beraja, perlembagaan dan undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata ia ke arah memelihara dan menjaga kemaslahatan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Berucam pada sesi muzakara Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara petang tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun menekankan dengan misi meneraji pembentukan, penyelarasan dan pelaksanaan dasar dan keutamaan kerajaan, Jabatan Perdana Menteri mendukung hasran bagi merealisasikan gagasan sebuah negara zikir dan benar-benar memenuhi ciri-ciri baldatun taibatun warabbun ghafur. Ke arah itu, Jabatan Perdana Menteri berperanan utama dalam pembangunan jentera kerajaan yang cemerlang, berwibawa dan mengamalkan urus tadbir yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama Islam dan menanai tinggi prinsip Melayu Islam Beraja serta menjaga keluhuran perlembagaan dan undang-undang demi kepentingan agama, raja, bangsa dan negara. Mengetuai rombongan Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Putra Maharaja Datuk Paduka Wang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekerma Dewa Datuk Paduka Wang Haji Abdul Rahim. Sesi muzakara menjadi wadah Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya untuk mengongsikan maklumat terkini. Sesi muzakara berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 pada 23 Februari ini, rakyat penduduk di negara ini dikehendaki mengibarkan bendera di rumah masing-masing, bangunan-bangunan pejabat dan perniagaan serta pemasangan dan penyalaan lampu-lampu cucul mulai hari Rabu 16 Februari 2022 sehingga hari Jumaat 25 Februari 2022. Sementara itu, pangeran-pangeran akan mengibarkan bendera pribadi, orang-orang yang dikurniakan gelaran akan mengibarkan bendera masing-masing dan bagi orang ramai pula akan mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam. Dua lelaki warga tempatan berumur 39 dan 48 tahun ditahan dalam operasi sepadu gabungan agensi penguatkuasaan GAP bersama pasukan polis diraja Brunei PPDB, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Biro Kawalan Narkotik dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dengan Jabatan Kastam dan Ekses Diraja JKED. Semasa operasi yang dijalankan pada 8 Februari di dua buah lokasi berasingan di kampung air tersebut, pihak berkuasa berjaya merampas 4 peken dan 6 batang rokok serta 44 mercun pelbagai jenis. Turut dirampas beberapa peken lut sinar berisi hablur dipercayai dada jenis syabu serta wang tunai RM2,390 dipercayai hasil penjualan barang-barang tegahan. Kesemua barang tegahan dan individu-individu terlibat dibawa ke pejabat penguatkuasa undang-undang dan pejabat Biro Kawalan Narkotik untuk siasatan lanjut.
Pada hari yang sama, hasil gerakan Operasi Gabungan Operasi Laut Darat GOL di kawasan Pantai Sungai Mangsalun, JKED, merampas 267 karton dan 242 paket rokok pelbagai jenis, 303 botol dan 1,705 tin minuman keras pelbagai jenis yang dijumpai di dalam 2 buah perahu yang terdampar di kawasan berkenaan. Turut dirampas perahu berkenaan yang berukuran 26 kaki dan 28 kaki panjang bersama 5 buah enjin serta 2 galon berisi minyak jenis regula. Kesemua barang rampasan dibawa ke Pejabat Penguatkuasa Undang-Undang untuk siasatan lanjut.